Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin menerangkan tentang struktur respirasi manusia dan penyesuaiannya. Alveolus ialah struktur respirasi manusia yang mempunyai ciri-ciri pertukaran gas respirasi yang cukup. Bilangan alveolus yang banyak menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk peresapan gas respirasi. Dinding alveolus sentiasa lembab. Gas oksigen dan gas karbon dioksida boleh melarut dengan mudah dan seterusnya meresap melalui dinding alveolus ke dalam kapilari darah. Alveolus dilingkari oleh jaringan kapilari darah yang banyak untuk mempercepatkan peresapan gas respirasi. Dinding alveolus yang nipis iaitu serta bersatu sel memudahkan peresapan gas. Seterusnya, struktur respirasi serangga dan penyesuaiannya. Sistem pernafasan serangga dan sistem trakea. Terdapat liang kecil pada toraks dan abdomen serangga iaitu spiracle. Spiracle membolehkan udara masuk ke dalam sistem tiub udara iaitu sistem trakea. Trakea bercabang untuk membentuk saluran yang lebih halus yang disebut trakeol. Trakeol merupakan permukaan respirasi. Trakeol mempunyai ciri-ciri yang berikut yang membolehkan pertukaran gas respirasi yang cukup. Pertama, bilangan trakeol yang banyak menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Dinding trakeol adalah nipis dan lembab. Hal ini membolehkan gas oksigen meresap ke dalam sel manakala gas karbon dioksida meresap keluar daripada sel ke dalam trakeol dengan cepat. Setengah serangga mempunyai kantung udara dalam sistem trakeanya. Kantung ini berisi udara untuk mempercepatkan penghantaran gas respirasi semasa pergerakan badan yang cergas. Soalan praktis summatif 8. Nombor 8. Sistem respirasi manusia dan belalang mempunyai struktur penyesuaian yang berlainan untuk memaksimumkan kadar pertukaran gas. Nyatakan persamaan dan perbezaan antara sistem respirasi manusia dengan sistem pernafasan belalang. Jawapan: antara persamaan di antara sistem respirasi manusia dan sistem pernafasan belalang adalah mempunyai permukaan respirasi yang lembab dan memudahkan gas oksigen larut ke dalamnya. Perbezaan kedua-duanya pula ialah udara masuk ke dalam paru-paru melalui lubang hidung bagi manusia, manakala udara masuk ke dalam trakea melalui spirakel bagi serangga. Perbezaan yang lain, pertukaran gas respirasi berlaku di alveolus bagi manusia, manakala pertukaran gas respirasi bagi serangga berlaku di trakeol. Hai semua, sebelum kita ke soalan 9, saya akan menerangkan tentang mekanisme pernafasan manusia. Mekanisme pernafasan manusia terbagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian tarikan nafas dan bahagian hembusan nafas. Semasa tarikan nafas, yang pertama, otot interkostal luar mengecut manakala otot interkostal dalam mengendur. Tindakan ini menyebabkan sangkar rusuk dinaikkan ke atas dan ke arah ke depan. Pada masa yang sama, otot diafragma mengecut dan diafragma turun ke bawah menjadi leper dan mendatar. Keempat, kedua-dua pergerakan ini menyebabkan isi padu toraks bertambah dan tekanan rongga toraks berkurang. Yang kelima, tekanan atmosfera yang lebih tinggi di luar mendesak udara masuk ke dalam paru. Bagi hembusan nafas, otot interkostal luar mengendur manakala otot interkostal dalam mengecut. Yang kedua, tindakan ini menyebabkan sangkar rusuk digerakkan ke bawah dan ke dalam. Yang ketiga, pada masa yang sama, otot diafragma mengendur dan diafragma melengkung ke atas berbentuk kubah. Yang keempat, kedua-dua pergerakan ini menyebabkan isi padu rongga toraks berkurangan dan tekanan rongga toraks bertambah. Yang kelima, udara didesak keluar daripada paru. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang mekanisme pernafasan serangga. Contoh serangga di sini ialah belalang. Udara masuk ke dalam dan keluar trakea dibantu oleh pengenduran dan pengecutan otot abdomen. Semasa menarik nafas, otot abdomen mengendur. Hal ini menurunkan tekanan udara dalam trakea dan udara memasuki trakea melalui spirakel. Semasa menghembus nafas, otot abdomen mengecut. Ini meningkatkan tekanan udara dalam trakea dan seterusnya memaksa udara keluar melalui spirakel. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.
pengangkutan karbon dioksida dalam sistem peredaran darah. Karbon dioksida diangkut melalui 3 cara, iaitu pertama, 70% diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Yang kedua, 23% karbon dioksida bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin. Yang ketiga, 7% karbon dioksida terlarut. Dari sel badan ke kapilari tisu, karbon dioksida yang dibebaskan oleh sel badan berpadu dengan air dalam eritrosit untuk membentuk asid karbonik. Enzim karbonik anhydrase dalam eritrosit memungkinkan tindak balas ini. Asid karbonik kemudiannya terurai kepada ion bikarbonat dan ion hidrogen. Kemudian ion bikarbonat meresap ke dalam plasma darah dan diangkut ke peparu. Dari kapilari peparu ke alveolus. Setibanya di kapilari peparu, ion bikarbonat dalam plasma darah meresap semula ke dalam eritrosit. Ion bikarbonat bergabung dengan ion hidrogen semula untuk membentuk asid karbonik. Asid karbonik kemudiannya terurai menjadi karbon dioksida dan air. Karbon dioksida meresap keluar melalui kapilari peparu ke dalam alveolus dan disingkirkan keluar semasa udara dihembus keluar. Sekarang kita dah jawab soalan praktik sumatif 8 nombor 9. 9A, uraikan bagaimana udara dapat disedut masuk ke dalam peparu. Jawapannya, udara disedut masuk ke dalam peparu apabila otot interkostal luar mengecut manakala otot interkostal dalam mengendur. Tindakan ini menyebabkan sangkar rusuk dinaikkan ke atas dan ke arah depan. Pada masa yang sama, otot diafragma mengecut. Diafragma turun ke bawah menjadi mendatar. Isi padu rongga toraks bertambah dan tekanan udara berkurang, menyebabkan udara luar masuk yang tekanan atmosferanya lebih tinggi. Seterusnya, kita nak jawab soalan 9B. Uraikan bagaimana satu molekul karbon dioksida diangkut dari sel badan ke alveolus untuk disingkirkan. Jawapannya, karbon dioksida yang dibebaskan oleh sel badan berpadu dengan air untuk membentuk asid karbonik dalam eritrosit. Enzim karbonik anhydrase dalam eritrosit menguraikan asid karbonik kepada 2 ion, iaitu ion bikarbonat dan ion hidrogen. Kemudian, ion bikarbonat meresap ke dalam plasma darah dan diangkut ke peparu. Ketika di kapilari darah, ion bikarbonat dalam plasma darah meresap semula dalam eritrosit dan bergabung semula dengan ion hidrogen untuk membentuk asid karbonik. Asid karbonik kemudiannya terurai menjadi karbon dioksida dan air. Karbon dioksida keluar melalui kapilari darah ke alveolus dan disingkir keluar semasa hembusan nafas.